Pengalaman seram dari nurse part 2. Let's jump into today's stories. Untuk cerita pertama ni, kita bagilah nama nurse ni Susan. Susan ni bertugas dekat satu hospital, tapi dia tak nyatakan tau hospital ni dekat negara mana. Kata Susan, ward tempat dia bertugas sekarang ni, dulu asalnya ward ni ialah ward pediatrik ataupun ward kanak-kanak. Dan ward ni baru saja ditukarkan menjadi ward untuk menjaga pesakit yang baru lepas menjalani pembedahan. Jadi dah tak ada pesakit kanak-kanak dekat dalam ward ni. Sepanjang bekerja dekat hospital ni, Susan dah dengar macam-macam cerita paranormal dari kawan-kawan nurse dia. Tapi dia sendiri tak adalah fikirkan sangat pasal benda-benda tu. Ada satu malam ni, masa tengah bertugas, kawan Susan ni mulalah buka cerita pasal seorang pasien kanak-kanak yang pernah meninggal dekat dalam ward tu beberapa tahun lepas. Punca kawan dia jadi teringat pasal pasien kanak-kanak tu ialah sebab malam tu ialah malam ulang tahun kematian pesakit kanak-kanak tu tadi. Dan dari cerita nurse-nurse yang lain, diorang akan terjumpa jelmaan kanak-kanak ni merayau-rayau kat sekitar ward tu pada malam ulang tahun kematian dia. Pada malam yang sama tu, Susan ditugaskan untuk menjaga dua orang pesakit dan kedua-dua pesakit ni ialah warga emas. Seorang pesakit lelaki yang berumur 78 tahun dan seorang lagi pesakit perempuan yang berumur 80 tahun. Dalam pukul 11 malam macam tu, call button dari bilik pesakit lelaki tu menyala. Maknanya pesakit tu panggil nurse lah kan. Jadi Susan pun pergilah kat bilik pesakit tu. Bila Susan sampai je dekat bilik pakcik tu bagi tahu dekat Susan yang dia tak boleh tidur sebab dia dengar ada suara kanak-kanak yang buat bising dari tadi. Jadi dia nak minta tolong Susan suruh budak tu tolong diam sikit. Susan pun bagi tahu dekat pakcik tu yang waktu melawat dah habis, sekarang dah pukul 11 malam. Jadi tak mungkin ada budak kecil yang buat bising kat dalam ward waktu-waktu macam ni. Mungkin suara yang pakcik tu dengar datang dari TV dekat bilik sebelah. Susan cakap macam tu lah. Baru je Susan sampai ke counter nurse balik, sekali lagi dia tengok call button dari bilik pakcik tu menyala. Jadi Susan pun buat kerja dia pergi balik ke bilik pakcik tu tadi. Bila Susan sampai je dekat bilik pakcik ni, pakcik tu menjerit-jerit bagi tahu dia, tolong suruh budak kecil ni keluar. Dari tadi dia kacau saya, dia geletek tapak kaki saya. Saya tak boleh tidur. Masa ni Susan fikir mungkin pesakit dia ni masih lagi lali, masih lagi bawa pengaruh ubat. Sebab yelah pakcik ni pun baru lepas operation kan. Jadi Susan pun tenangkan pesakit dia dan bila lepas pakcik tu dah tidur, Susan pun keluar dari bilik tu. Sebenarnya masa ni Susan dah ada sikit rasa tak sedap hati tau. Dia dah mula teringat cerita yang kawan dia sampaikan tadi pasal roh kanak-kanak tu. Tapi sebab dia fikirkan tugas dan shift dia pun panjang lagi, Susan buat-buat tak tahu je. Dah, tu patient pertama kan. Tak lama lepas pakcik tu dah settle down, dah tidur, Susan pun dah balik kat counter nurse. Tiba-tiba sekali lagi call button menyala, tapi kali ni call button ni datang dari bilik pesakit dia yang seorang lagi, yang makcik berumur 80 tahun tu. Susan ni sebab dia dah ada rasa takut sikit-sikit tu kan. Bila dia sampai je dekat bilik makcik tu, sebelum dia masuk ke bilik tu, dia terus tekan semua suis lampu bagi bilik terang benderang, barulah dia masuk. Bila Susan dah buka semua lampu, dia tengok makcik tu tengah sembunyi dekat bawah selimut. Bila Susan dah pergi dekat dengan katil makcik tu, barulah makcik tu berani perlahan-lahan turunkan selimut dia tau. Lepas tu makcik tu bagi tahu dekat Susan, suruh budak tu keluar dari bilik saya. Dari tadi dia kacau saya. Dia geletek-geletek tapak kaki saya. Kecut perut Susan bila dia dengar makcik tu cakap macam tu. Tapi sebagai seorang jururawat, Susan kawal perasaan dia. Sambil tu dia tenangkan makcik tu. Susan cuba nak sedapkan hati makcik tu. Dia cakap, Puan, mungkin mesin ni kot yang buat Puan rasa tak selesa. By the way, selalunya lepas surgery, nurse akan pasangkan satu mesin ni. Nama dia Sequential Compression Device. Dan mesin ni dipasang di bahagian kaki untuk melancarkan aliran darah pesakit yang baru lepas menjalani pembedahan. Tapi makcik ni beria-ia bantah. Dia cakap dekat Susan, tak, bukan pasal mesin tu. Makcik memang nampak ada budak tengah berdiri dekat hujung katil makcik sambil dia gelak-gelak. Tolonglah suruh dia keluar dari bilik ni. Masa ni Susan memang dah kecut perut, dah meremang. Dia cakap air mata dia pun dah bergenang. Dia tak tahu apa nak buat dan dia cuma cakap dekat makcik tu, tunggu sekejap, nanti saya datang balik. Susan rasa yang memang dia dah tak boleh lagi nak berada dalam bilik tu. Susan terus pergi panggil seorang lagi nurse yang lagi senior daripada dia.
untuk teman dia sementara dia tenangkan pesakit yang nenek 80 tahun ni. Tak lama lepas tu, pesakit tu pun berjaya ditenangkan dan lepas dia tidur, Susan sambung kerja dia macam biasa. Kata Susan, lepas daripada 2 kejadian tu, malam tu memang dah tak ada apa-apa gangguan lagi. Cumanya, setiap kali dia nak kena masuk ke bilik pasien, dia akan buka lampu bagi bilik semua terang, baru dia masuk. Cerita kedua ni disampaikan oleh seorang nurse yang bekerja dekat satu hospital ni, dan di sebelah hospital ni ada sebuah gereja dan tapak perkuburan Kristian. Kata nurse ni, dalam banyak-banyak bilik dekat hospital tu, ada satu bilik yang dah tak digunakan untuk pesakit. Bilik tu ialah bilik nombor 12. Sebabnya, sebelum ni, semua pesakit yang pernah duduk dekat bilik nombor 12 ni akan mengadu diganggu oleh satu entiti yang sama. Semua pasien yang pernah duduk bilik tu, semua nampak benda yang sama. Diorang bagi tahu yang diorang akan nampak jelmaan seorang rahib perempuan, dan rahib ni akan berdiri dekat tepi tingkap yang ada dekat dalam bilik tu sambil bergoyang-goyang. Macam ni. Macam ni. Sambil dia bergoyang tu, rahib tu tak buat apa-apa. Dia just pandang keluar tingkap. Kejadian ni dah berlaku banyak kali sangat. Sampaikan semua staf dekat hospital tu dah ada nama untuk rahib ni, iaitu Rocking Mary. So, siapa Mary ni? Dan kenapa dia menghantui bilik nombor 12 tu? Dikatakan Mary ni dulu ialah seorang rahib di gereja yang dekat sebelah hospital tu. Tapi Mary dah lama meninggal. Mary meninggal dalam satu kemalangan pada tahun 50-an dan mayat dia telah dikebumikan dekat tanah perkuburan Kristian yang bersebelahan dengan hospital tu. Tingkap bilik nombor 12 tu pula betul-betul menghadap tanah perkuburan di mana Sister Mary dikebumikan dulu. Nurse ni bagi tahu, disebabkan si Rocking Mary ni, hospital memang takkan gunakan dah bilik nombor 12 tu sebagai bilik patient. Dan sekarang ni bilik tu dijadikan store. Staff dekat hospital tu pun memang takkan pergi ke store bilik nombor 12 tu unless betul-betul perlu. Dan diorang takkan pergi seorang, mesti pergi berteman. Cerita ketiga ni disampaikan oleh seorang nurse masa dia masih lagi seorang trainee. Kata nurse ni, masa tu dia kerja shift malam. Waktu malam biasalah, selalunya ward memanglah sunyi sepi. Pelawat pun tak ada, pasien pun selalunya dah tidur. Dalam sunyi sepi tu, nurse ni terkejut bila TV yang ada dekat ruang menunggu tiba-tiba terpasang dengan sendiri. TV tu bukan setakat pandai on sendiri. Beberapa saat lepas tu, tiba-tiba TV tu terpadam pula. Buka, tutup, berulang-ulang kali. Mula-mula, nurse trainee ni berbekalkan darah muda trainee dia nak buat-buat beranilah nak pergi terus cabut plug TV tu. Tapi bila dia sampai dekat TV tu, dia tengok yang plug TV tu memang dah sedia tercabut pun. Apa lagi, giliran nurse ni pula cabut lari balik ke kaunter dia. Ada benda nak bergurau dengan dia lah tu. Tengah training kan? Okey, ni cerita last. Nurse dalam cerita ni bekerja di sebuah hospice dan kita namakanlah dia Betty. Pada satu hari ni adalah pesakit Betty yang meninggal. Doktor pun dah datang, dah cek nadi dan doktor pun dah sahkan yang pesakit ni betul-betul dah meninggal. Jadi Betty dan seorang lagi kawan nurse dia ni nak siap-siapkanlah pasien ni sementara tunggu ahli keluarga dia datang ambil. Diorang nak cabut jarum IV, cabut wire-wire yang masih ada kat badan pasien tu. Nak bagi nampak kemas lah sikit kan sebelum ahli keluarga datang. Tengah-tengah diorang buat semua benda tu, pasien yang dah meninggal ni tadi, tiba-tiba dia angkat tangan dia. Lepas tu jari pasien tu pergi dekat hidung. Jari tu pula sempat garu-garu hidung pasien tu sebelum tangan dia berhenti macam tu dekat atas muka dia. Dan lepas tu pesakit yang dah meninggal tu dah tak gerak lagi dah. Betty cakap sebagai seorang nurse, dia tahu orang yang dah meninggal pun kadang-kadang tangan atau kaki dia orang akan bergerak secara spontan dan benda ni adalah satu fenomena semula jadi. Tapi pergerakan tu selalunya sikit je. Ini kali pertama dia tengok pesakit yang dah meninggal boleh angkat tangan dia, lepas tu siap garu hidung, baru dia berhenti gerak. Jadi bagi Betty, pengalaman tu agak creepy jugalah. Terima kasih bagi yang dah menonton sampai setakat ni. Bila Nas buat video cerita seram, selalunya Nas akan buat pendek. Nas akan cuba keep it under 10 minutes. Sebab Nas sendiri pun bukan berani duduk sini cerita pasal cerita alam sebelah tu lama-lama. Lepas ni Nas kena dengar cerita ni berulang-ulang kali time Nas nak edit video ni. Dia macam memanggil tau.
Tapi tak, Nas tak nak panggil benda tu. Kalau korang ada cerita horror atau pengalaman seram korang nak share dengan Nas, boleh emailkan. Nas tulis email tu dekat description box dekat bawah. Until next time, be safe, be kind, and I will see you in my next video. Bye. Assalamualaikum. Cerita ketiga. Oh, bulu kucing.